Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kawan-kawan se-PLC hari itu, seperti yang dijanjikan, hari ini saya nak share balik apa yang kita dah belajar sepanjang PLC minggu lepas. Cuma masih ada sedikit pertanyaan dan sedikit benda yang tak faham, kita tak sempat nak compactkan semua dalam satu masa. Jadi atas permintaan rakan-rakan se-PLC hari tu, maaflah lambat sikit kan, nak buat video tutorial ni. Okay, hari ni kita buat video tutorial. Kita belajar balik cara nak pakai My View Board. Okay, sebenarnya My View Board ni nak kata saya dah master sangat tak juga, sebab pakai ni pun tak sampai lagi sebulan. Okey, ini adalah salah satu cara kita nak sediakan bahan untuk PDPR kita. Dan saya juga suggestkan benda ni juga boleh kita nak pakai nanti bila secara bersemuka. Okey, mungkin cikgu-cikgu yang memang dah ada lengkap LCD projector, boleh pakailah. Sediakan bahan siap-siap, bawa masuk kelas, kita terus present sahaja, dan kita dah ada, memang ada digital whiteboard kita kan. Alang-alang kita dah beli drawing tablet kan, semua orang memang dah ada sekarang. Ini untuk geng-geng kita tadilah. Okay, so apa kelebihan My View Whiteboard ni? Kita boleh buat dia sama macam PowerPoint, cuma bezanya tadi saya lebih suka My View Whiteboard ni sebabnya kita boleh buat pelbagai dalam satu app sahaja. Kita tak perlu nak lompat keluar, lepas tu nak pergi tengok bahagian Google Search, lompat keluar kita nak pergi masuk YouTube, tak payah, kita dalam ni aja. Okay, so kalau kita nak yang first kali, yang nak ditekankan hari ini adalah macam mana kita nak sediakan bahan. Okay, dalam My View Board ni tadi, okay, sediakan bahan, dan bahan ini, okay, dan bahan ini kita boleh gunakan sama ada secara PDPR online, okay, ataupun offline. Dan satu lagi, insya-Allah kalau sekolah buka macam biasa, kita boleh juga guna sekiranya kita bersemuka bersama dengan pelajar-pelajar kita. Okay, untuk My View Board ni, okay, selain daripada My View Board, saya sangat suggestkan bagi kawan-kawan yang tak ada lagi cam scanner. Okay, kalau boleh kita install lah cam scanner ni dekat handphone. Okay, bukan apa, dengan penggunaan cam scanner ni lebih mudah kita nak scan bahan-bahan kita daripada buku-buku yang kita ada banding kalau kita pakai printer 3-in-1 tu. Okay, kita memang boleh pakai kamera, tapi kamera kita takkan dapat jelas macam mana cam scan, sebab dekat cam scan ni kita boleh tapis bayang, kita boleh adjust cahaya, kita nak cerahkan perkataan-perkataan yang dalam buku tu. Okay, biasanya saya akan buat, apa yang saya buat, saya scan di sini, lepas tu saya akan simpan dalam save message dekat Telegram. Lepas tu buka laptop, kita just copy and paste saja dekat dalam ni. Sebelum kita nak mulakan kelas, kita nak mulakan bahan, persediaan bahan, kita snap. Lepas tu kita save message, send. Lepas tu kita copy paste. Okay, saya akan tunjukkan yang saya biasa pakai sahaja. Okay, sepanjang PDPR, sebab kita ni bukannya level yang dah master ni kan. Kita ni kan amatur aja. Okay, jadi saya pun akan tunjuk style amatur lah, sebab saya sendiri pun amatur, sekadar perkongsian dengan kawan-kawan je. Okay, first sekali, sekiranya ni kita nak tengok untuk buat offline saja dahulu. Okay, sorry, bukan nak buat offline, kita buat online dulu. Sebab banyak kita kawan-kawan dekat Bukit Kapan ni kan suka buat Google Meet, Telemeet, kan. Jadi kita boleh mulakan dengan setting kita punya background. Okay, dekat sini, okay, kalau tengok kat sini kita ada sini, ini untuk kita pilih background.
Okey. Sini kita nak pilih background kat sini Background management. Ini adalah gambar yang saya dah download. Okey. Saya dah download untuk jadikan saya punya background. Kenapa saya jadikan dia punya background tu? Supaya senang saya nak conteng, dan bila saya padam, dia tak terpadam sekali dengan apa yang the main page dalam tu tadi. Okay, so ini adalah untuk kita boleh tukar color, boleh tukar warna. Okay, kalau cikgu tengok kat sini, dia ada macam-macam warna. Lepas tu cikgu boleh juga buat untuk campur-campur warna. Okay, untuk buat campur-campur warna ni, yang ini, okay, sekejap Okay, saya pergi balik ke sini. Okay, ini kalau kita perasan ada beza kan. Satu macam simbol play, satu lagi simbol forward satu lagi tu. Kalau cikgu perasan yang simbol play ni nanti dia akan belah kiri, yang ni nanti dia belah kanan. Cikgu boleh tukar. Katakanlah kalau cikgu nak yang warna ni, okey, warna ni kita nak pergi pindah sini, boleh, tak ada masalah. Ambil ni, tarik aja, kita pindahkan ke sini. Yang ini pula kita tarik, pindahkan ke sini. So nampak dia terbalik. Okey, sama juga. Ini kita boleh tukar-tukar, macam-macam ada kita boleh tukar. Katalah kalau saya nak warna biru tu dekat tepi, warna merah dekat tengah, saya pindahkan saja. Okey, saya pindahkan kat sini. Okey, so kita dah dapat. Atau cikgu nak pilih dekat sini My Viewboard Originals. Okey, sini ada subjek. So subjek ni berlainan subjek, dia akan bagi kita background yang berlainan lah. Okey, untuk cikgu-cikgu geografi boleh sangat ni. Kita ada peta. Okey, sama juga kalau kita bersemuka. Kalau kita dah download siap, kita dah boleh ajar budak, tak perlu dah nak lukis-lukis kan. Lebih menarik, ada warna, lepas tu lebih tepat, accurate kan gambar tu. Okey, lepas tu ni kalau grids ni sesuai sangat lah. Kalau cikgu-cikgu yang nak pakai kertas graf, ini boleh. Ini kertas graf ada ke kat sini? Oh tak, kertas graf dekat satu lagi. Cikgu pilih dekat sini lah. Tak silap saya lines, tak silap saya. Kita tengok untuk bahagian lines ada tak? Tak ada juga. Cikgu cari kat mana saya tak ingat dah hari tu dekat mana. Okey, ni kita boleh pilih lah apa yang kita nak pakai. Okey, ada ni. Ni untuk cikgu automatik sesuai lah. Nak baca apa? Cosine. Lagi apa? Tangent. Cosine, tangent. Apa satu lagi? Tak ingat dah. Okey. Okey, so kalau kita dah pilih, boleh pilih sama ada apply to all pages ataupun this page only. Okey, tu. Cikgu scroll tengok lah okey, ada macam-macam kat sini. Okey, biasanya bila cikgu start mula-mula, dia akan keluar yang ini tau. Kejap cikgu. Okey, ni. Kalau cikgu tekan yang ini, dia akan ada grid nanti dekat cikgu punya page. Okey, biasa bila kita buka, dia akan keluar dua benda ni kalau kita baru install. Okey, dia akan keluar, dia putih. Lepas tu ada grid ni. Lepas tu ada tampal confidential kat sini. So cikgu boleh buang grid dengan confidential tu pada bahagian background ni tadi. Okey, cikgu klik je dekat sini. Klik je lagi sekali dekat sini. So kita akan hilang lah kita punya confidential dengan grid tu tadi. Okey, itu untuk background. Okey, sekarang seandainya cikgu nak masukkan bahan. Okey, sebelum nak masukkan bahan, kita nak tambah slide page dulu kan. Kita ada slide page kat sini. Yang ini saya gerakkan dulu. Kita nak pakai lagi.
Okey, cikgu nampak ni ada slide page dekat sini. Cikgu boleh tambah, tekan tambah ni. Okey, so kita ada second page. Kita ada boleh third page. Kalau cikgu nak tukar, cikgu tukarlah background ni tadi. Okey. Dekat sini page management, dia akan beratur panjang. Kalau cikgu nak duplicate page ni, boleh tekan sahaja bahagian duplicate yang ini. Kalau cikgu dah tak nak page ni, tekan sahaja button delete. Okey, kalau cikgu nak tambah page, okey, katalah antara 2 dengan 3 ni cikgu nak tambah, tekan pada page yang kedua baru cikgu tekan tambah. Okey, cikgu jangan tekan pada contoh. Kalau cikgu nak tambah antara 3 dengan 4, okey, cikgu jangan tekan 4 tu sebab dia tambah add page tu ke bawah. Okey, kalau nak antara 2 ni, tekan dekat 3 baru tekan tambah. So kita akan dapat tambahan page antara 3 dengan 4 ni tadi. Okey, itu untuk page. Dan setiap kali kita nak present, okey, bila kita dah standby semua page, dah ada bahan, kalau cikgu nak present tadi, cikgu tekan yang ini, switch between present and prepare modes. Bila kita tekan yang ini, dia akan full screen lah. Macam style macam PowerPoint tu. Okay, kalau kita nak balik pada prepare mode. Okay, sebab apa kita nak balik pada prepare mode? Kalau cikgu tengok kat sini, kita boleh tambah new page sahaja. Tapi dia tak nampak ada slide yang banyak-banyak, yang bertingkat-tingkat, tadi beratur tu tadi. Sebab kita bukan dalam bahagian prepare mode. So, kalau cikgu nak tengok, cikgu punya page tu mungkin kekejap nak pergi lompat 3, nak pergi lompat 2. Okay, cikgu tekan balik. Kita akan balik pada prepare modes. Okay, apa yang saya biasa pakai? Pertama sekali, saya biasa pakai yang ini. Magic Box, add files, videos, web content, tools, quizzes and more. Okay, saya biasa pakai yang ini. Kita just tekan je dia sekali, dia akan keluar. Okay, kita ada sticky note dekat sini. Sticky note, pilih, ambil, just drag, bawa keluar. Okay, so kita dah dapat. Cikgu boleh tulis lah cikgu punya ni tadi. Okay, contoh persamaan linear. Okay, cikgu boleh tulis cikgu punya rumus. Kita ada V square U square plus AT. Dan kita ada apa? V U plus AT. V square U square plus 2AT 2AS, sorry, 2AS. 3 kita ada apa? S sama juga UT plus half AT square. Okay, so ini benilah. Katalah cikgu kan nak buat latihan hari tu kan, cikgu boleh letak sticky note kat sini. So cikgu pun bagilah soalan cikgu. Okay, apa soalan cikgu dekat sini? Okay, so untuk menyediakan soalan beserta dengan jawapan, okay, cikgu boleh sorry, saya bukan ambil ini sebenarnya. Okay, cikgu boleh ambil bahagian tools. Cikgu nampak tak dekat sini? Okay, kita ada cut kat sini. Cikgu klik 2 kali ataupun cikgu drag saja dia keluar. Tekan 2 kali. Okay, drag keluar. Cikgu boleh upload cikgu punya image dekat sini. Okay, contoh katakanlah saya buat lesung batu. Sebenarnya macam ni macam tak ada kena-mengena dah pun dengan soalan sebenarnya. Tak apalah, ini je gambar yang saya ada. Janji ada nak tunjuk tadi kan. Edit question title here. Okay, ini kita dah masuk cerita daya impulse. Lepas tu cikgu pun tulislah cikgu punya soalan dekat sini. Okay, terangkan berdasarkan daya impuls. Contohlah. Okay, so kita dah ada dekat sini.
Andai katalah sticky note, katalah ini tadi soalan, sebenarnya soalan persamaan linear kan. Kita letak gambar, kita letak soalan. Jadi kita boleh tanya pula pelajar antara persamaan yang ini yang mana sesuai untuk kita aplikasikan dalam soalan berikut. So budak pun jawab. Budak jawab, kita bagilah tempoh. Mungkin nak bagi tempoh dalam 1 saat, cikgu boleh letakkan cikgu punya jam. Okey. Cikgu boleh tajak. Okey, saya bagi tempoh berapa-berapa. Dekat sini kan. Cikgu dah boleh start. Macam mana cikgu nak buat? Ni apa ni cikgu? Okey, contohlah. Ni kita buat contoh je. Kan. Okey, yang ni cikgu ni lah. Lepas tu, bolehlah cikgu pakai. Macam mana nak pakai? Okey, nampak. Kita bagi waktu ini macam 6 minit, 9 minit lama kan. Kita buatlah dalam 1 minit. Tempoh 1 minit. Mesti dapat jawab berapa. Ke berapa saat ke. Okey. Jadi dah habis tempoh tersebut. Cikgu pun flip jawapan dengan tekan gambar mentol tu tadi. Nampak tak? Dalam satu page, kita boleh bagi budak tadi melalui sticker note, nota penting. Okey, kita sediakan soalan. Okey, dalam kad. Okey, di belakang kad tu kita boleh sediakan jawapan. Dan bila kita minta budak-budak jawab, kita boleh tunjukkan masa dekat sini. Okey, kita boleh tunjuk masa. Macam mana kita nak setting masa? Cikgu pergi dekat gambar jam ni. Okey, dekat sini cikgu boleh setting masa. Cikgu nak berapa saat? Okey, nak berapa minit? Tak ada masalah. Katalah saya nak buat kat sini tadi 1:10. Okey, cikgu tekan balik jam ni. Lepas tu cikgu tekan play. Kita nak bagi budak jawab. Okey, berapa, macam mana tadi kan? Ini kalau ikutkan tak sampai seminit lah. Okey. So, habis masa, kita boleh tunjuk jawapan. Okey, katakanlah cikgu buat secara online, sebenarnya budak boleh hantar soalan dekat kita. Boleh hantar jawapan tu dekat kita. Tapi ni macam panjang sikit lah saya buat. Kalau cikgu ada masa, cikgu boleh tengok kod. Dia bahagian sini throw, pop quiz dan juga post. Tapi buat masa ni, cikgu mungkin boleh gabungkan dengan whiteboard fee lah, yang macam mana kita dah bincang dalam PLC hari tu. Okey. So ini adalah magic box. Macam-macam boleh pakai bahagian tools ni. Kalau cikgu nak tunjuk macam mana nak buat jangka lukis. Satu lagi, saya pun suka juga guna calculator ni. Dia bukanlah calculator saintifik. Okey, tapi membantulah sedikit. Macam mana nak kira tu tadi. Kadang kita nak cepat kan, kita pakai ini saja. Okey. Next, yang boleh kita dapat daripada magic box ni tadi adalah YouTube. Kita boleh dapat YouTube dekat sini. Okey, anda katakanlah cikgu tadi nak buat contoh. Okey, kita ambil contoh untuk RBT pula. Okey, ini saya padam dululah. Ini tak nak. Okey, katakanlah kita buat untuk RBT. Lakaran oblik. Kita memang cikgu RBT pun bukan semuanya hebat-hebat sangat bila bab lukisan ni kan. Nak pula kita ni geng-geng yang banyak bidang terjun untuk RBT nanti. Jadi lukisan tu mungkin kita nak buat lakaran tu mungkin tak confident. So kita nak tunjukkan ikut YouTube dulu bagi pelajar faham. Okay, tekan dia YouTube ni. Lepas tu kita search. Dah jumpa. Jadi, cikgu boleh simpan siap-siap dalam page yang berikutnya. Kan dia katalah ini adalah page yang berikutnya. Cikgu boleh drag. Okay, katalah saya pilih yang pertama ni tadi. Kita drag keluar. So, kita dah ada satu bahan YouTube. Kita dah save siap-siap dekat dalam ni. Kan kita dah save. So bila time kita nak present tu, nanti kita just tekan play saja, suruh budak tengok. So cikgu boleh
explain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat lakaran oblik. Kalau cikgu Jadi, nak lakaran oblik, explain sendiri, langkah-langkah yang ada dalam cikgu teks, bolehlah kita boleh mutekan merujuk. sajalah. Dia jalan macam biasa, cikgu explain sahaja. Itu untuk pakai YouTube tadi. Katakanlah cikgu nak add gambar. Cikgu nak tunjuk contoh gambar saja. Kita pergi dekat ni, image search. Cikgu tulis lukis. Ini adalah lakaran perspektif. Mungkin yang cikgu nak mana dia? Contoh lakaran perspektif. Cikgu boleh pilih lah mana yang bersesuaian. Tapi dekat sini tak ada pula yang sesuai. Kita cuba tengok lakaran perspektif. RBT. Kalau tak ada, tak banyak sangatlah kod. Kalau tak banyak tak apa, don't worry, nanti kita boleh tengok cara lain pula. Ni antara yang kita pakailah dan yang selalu saya pakai. Ini YouTube, image search. Andai kata dalam image search tu tak ada, cikgu boleh pakai embedded browser yang ini. Ini pun adalah Google search lah. Kita nak tengok sini tadi. Sini dia lebih luas sikit. Bila kita nak cari tu, carian dia lebih luas. Lakaran perspektif RBT. Search. Cikgu boleh pergi pada bahagian image. Kita dah boleh tengok kat sini image tadi kan. Nampak. So, cikgu boleh pergi tekan dekat sini. Dan cikgu nampak ni ada button ni, snapshot ni. Cikgu just boleh klik. Lepas tu dia keluar. The screenshot has been pasted on the whiteboard. Tekan saja OK. Yang ini cikgu jangan pangkah dulu. Mungkin kita nak pakai lagi nanti. Cikgu simpan. Simpan masuk dalam tu. Kalau kita nak pakai, dia akan keluar balik. Kita tak payah nak buat carian lagi sekali. Dah just simpan sahaja. Ini tadi kita dah screenshot daripada browser tu tadi. Kita boleh cropkan dia. Tekan button crop. Cikgu boleh crop. Cikgu cropkan sahaja. Kita nak ambil gambar je kan. So tekan button crop. Kita tak nak yang ini. Kita nak gambar je. Siap. Cikgu tekan saja right ni, tanda right. Kalau kita nak besarkan, klik atas dia. Kita tarik bucu. So dah boleh explain dah untuk lakaran perspektif. Dan ini juga kalau cikgu nak jadikan dia sebagai background pun boleh, tak ada masalah. Ni kita ada, nampak ni, set as a background. Ni kalau cikgu nak set dia as a background lah. Saya nak tukar background ni. Bukan peminat biru sangat sebenarnya. Saya nak ambil kali ni lah. Alright. Jadi sampai situ. Ni untuk browser. Yang ini move the canvas. Cikgu dah explain kat sini tak cukup. Cikgu pun tekan sini, tekan tapak tangan ni tadi. Dia ni cikgu boleh tengok nanti. Nampak? Sebab dia infinite. Whiteboard digital yang infinite. Kalau kita biasa kalau satu muka surat saja, nanti kita padam. Lepas tu kita tulis lagi. Budak nak tengok pula yang sebelum tu. Kita tulis pula balik. Ni tak, kita boleh
Dah tulis sampai sini, kita boleh patah balik. Tengok balik contoh yang sebelum tu. Okey. Ini lasso. Ini untuk cikgu select objek tu. Okey. Ini dah. Bila kita nak select objek, kita tekan lasso. Lepas tu kita ada pen. Pen ni macam-macam kat sini kan. Kita ada laser pointer. Okey. Kita ada paintbrush. Kita ada marker. Kita ada eraser. Okey. Inilah. Cikgu boleh pilih. Dan ini pula adalah eraser. Okey, untuk eraser ni contoh saya conteng-conteng. Saya pun sajalah buat kat sini. Tunjuk dekat sini. Pandangan sisi lah, pandangan depan lah, pandangan atas lah tadi kan. Okey. Bila cikgu nak tekan eraser, katalah cikgu nak padam yang atas ini. Okey, yang ada dekat atas gambar cikgu ni, cikgu jangan tekan gambar dustbin ni. Kalau cikgu tekan gambar dustbin ni, padam semua sekali dengan gambar-gambar yang cikgu screenshot tadi. Okey, cikgu klik lagi sekali, maknanya klik 2 kali kat sini. Cikgu ambil yang ini sahaja. Clear all stroke on the canvas. Jadi yang kita conteng-conteng tu semua hilang, tinggal gambar sahaja. Okey. So itu untuk eraser. So ini adalah teks. Sekiranya cikgu dah siap semua slide tadi, tapi cikgu cadang untuk minggu itu cikgu tak nak buat online, cikgu nak buat offline. Cikgu dah sediakan bahan, cikgu nak explain dan cikgu nak record. Perlukah kita keluar dari macam mana kita nak record tadi kan? Okey. Cikgu pakai sahaja button record yang ada dalam My View Board ni juga. Kat mana kita punya button record? Dekat sini. Okey, ini adalah untuk screenshot and screen record tools. Okey, dia akan keluar macam mana nanti? Dia akan keluar bila cikgu tekan aja dekat situ. Okey. Bila cikgu klik saja dekat button record tu tadi. Okey. Sini. Cikgu tengok yang ini. Oh. Dia akan keluar yang ini. Okey, cikgu just klik yang ini saja. Nanti dia akan keluar lah 3. Lepas tu 2, 1. Lepas tu cikgu cakap lah. Okey, ini adalah untuk button record. Jadi saya harap dapat membantu rakan-rakan seangkatan yang amatur seperti saya. Kita cuba yang terbaik ya cikgu-cikgu untuk kita punya kelas PDPR ni. Semoga dapat membantu anak murid kita lah. Jadi cikgu boleh share terus sama ada dalam Telegram ataupun cikgu share terus dalam YouTube. Macam saya tak suka nak simpan. Kalau kita share ke Telegram, maksudnya kita nak kena simpan kan dalam kita punya storage PC ni. Saya suka simpannya dekat dalam YouTube tu. Sebabnya saya nak kosongkan dekat dalam saya punya laptop, saya punya PC. Maklumlah, saya punya laptop ni bukan yang jenis apa orang kata memang untuk editing. Kita pun dulu mula-mula beli janji boleh pakai buat kerja, okay, untuk pakai Word, Excel kan, tapi tak sangka sampai satu tahap kita kena buat sedikit editing. So menyebabkan dia agak berat sikit lah. Okay. Saya harap dapat bantu rakan-rakan seperguruan. InsyaAllah next time kalau kita nak buat PLC yang lain, okay, kita boleh set masa dan tarikh. Okay, Assalamualaikum dan terima kasih kerana sudi menonton.